背信，大家同心默祷。 Sedia dalam hati. Amen。奉主耶稣生命开始，我们第二天灵恩会的正道聚会。Nama Tuhan Yesus kita memulakan khotbah waktu KKR hari kedua. 我们先一同站立颂诗157首。 Terlebih dahulu kita menyanyikan hidup bilangan 157. 157. Sila duduk. 接下来呢，先做我们的祷告。 Terus kita berdoa dulu. 祷告里，我们将今天的事工交托在主的手中。 Dalam doa kita menyerahkan kerja suci pada hari ini dengan Tuhan. 求主亲自带领我们早上的这聚会。 Kita memohon Tuhan memimpin kepada kita pada pagi ini. 再次赐给我们一个平静安稳的心。 Dan memberikan kita hati yang tenang dan aman. 也赐给我们上头来的智慧。 Dan memberikan hikmat kita dari atas. 再次一同学习主的话语。 Kita sama-sama mempelajari firman Tuhan. 我们信仰再次得到美好的眷顾跟造就。 Keimanan kita dapat dibangunkan dengan indah. 回头跪下祷告。 Kita sama-sama sujud berdoa.
阿门。在这里，先来问候主所爱的长子传道，各位弟兄姐妹，各位主所爱的同工们，大家早上平安。Ya, berikutnya kabar kepada rekan sekerja, dekan-dekanis dan juga saudara-saudara sekalian. 好，那感谢主哦，我们今天再次能够一同参加这第二天的灵会。 Syukur Tuhan kerana kita boleh menyertai KKR untuk hari yang kedua. 愿主的福气平安都临到我们每一位。 Semoga berkat Tuhan dan juga nama sejahtera dari Tuhan diberi kepada kita. 那早上就以这题目，大卫在亚杜兰洞做我们早上彼此的学习勉励。 Pada pagi ini kita menggunakan tajuk Daud di Gua Adulam sebagai perkongsian. 我们一同翻开撒母耳记上。 Sama-sama kita rujuk kepada 1 Samuel. 撒母耳记上，我们看22章。 1 Samuel pasal 22. 撒母耳记上22章，我们看1到5节。 1 Samuel pasal 22 ayat pertama hingga ayat 5. 第1节， Ayat pertama, 大卫就离开那里，跑到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。 lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. 第2节， Ayat 2, 凡受穷迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有400人。 Perhimpunan juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tunggang piutang, setiap orang yang sakit hati, makanya menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. 第3节， Ayat 3, 大卫从那里往摩亚的米斯巴去，对摩亚王说：“求你容我父母搬来，住在你们这里，等我知道神要为我怎样行。” Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. 4节， Ayat 4, 大卫领他父母到摩亚王面前了。大卫住山在多少日子，他父母也住摩亚王那里多少日子。 lalu dihantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. 第5节， Ayat 5, 先知加葛对大卫说：“你不要住在山寨，要往犹大地去。”大卫就离开那里，进入哈林的树林。 Tapi Gad, Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. 好，那这一段是记载到有关大卫的事迹。 Di sini mencatatkan peristiwa mengenai dengan Daud. 那是大卫的一种什么时候呢？大卫在怎样的一种时期？ Pada masa itu adalah pada peringkat mana bagi Daud? 就是大卫在被扫罗追杀逃跑的时候。 Itu pada masa Daud dikejar, ingin dibunuh oleh Raja Saul. 所以是大卫在逃跑的时候。 Itu ketika Daud melarikan diri. 那我知道，因为扫罗王嫉妒大卫。 Tidak tahu kerana Raja Saul dengki akan Daud. 所以就想要杀害大卫。 Dan dia ingin membunuh Daud. 所以大卫就只好逃跑了。 Maka terpaksa Daud melarikan diri. 当然是要保住性命嘛。 Untuk menjaga nyawanya. 好，所以这里我们看到大卫就逃到这个地方，逃到亚杜兰洞。 Maka di sini kita lihat Daud melarikan diri sehingga ke Gua Adulam. 如果我们按照一些地理的查考，
Sekiranya kita mengikut siasatan geografi,那这地方是很多山洞的一个地方。tempat itu terdapat banyak kubu gunung. 好，所以这个地方也是一个很好躲藏的地方。 Maka tempat itu merupakan satu tempat yang baik untuk melindungi diri. 也是一个可以说是打仗很好用的地方。 Dan boleh dikira sebagai satu tempat yang sesuai untuk berperang. 因为有很多山洞， Kerana banyak kubu gunung, 容易来躲藏。 senang untuk menyembunyikan diri. 所以这个就是这里的一些地理的一些介绍。 Ini adalah pengenalan sedikit mengenai dengan kajian geografi. 好，那大卫就跑到这个地方， Maka Daud melarikan diri sampai ke tempat ini, 就好使他不容易被扫罗王来抓拿。 supaya dia tidak senang ditangkap oleh Raja Saul. 当扫罗王来的时候，他也可以容易的逃走。 Apabila Raja Saul tak sampai, dia senang untuk melarikan diri. 好了，所以我们看到大卫在这个亚杜兰洞里面，就看到一些事迹的发生了。 Maka kita lihat setengah peristiwa dalam berlaku apabila Daud di Gua Adulam. 我们就从这一段事迹做我们早上几方面的学习。 Maka kita menggunakan peristiwa ini sebagai pembelajaran kita pada pagi ini. 第一， Yang 我 pertama, 们看第二节， kita lihat kepada ayat kedua. 凡受穷迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。 Setiap orang yang dalam kesukaran, yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, mereka semua berhimpun di sana. 好，从这一节我们看到有一群人，都聚集到大卫那里。 Di ayat ini kita melihat ada sekumpulan orang, mereka berhimpun di tempat bersama dengan Daud. 这群人看来都是跟大卫一样面对问题的人。 Dan mereka ini sama seperti Daud yang menghadapi masalah. 他们都聚集到大卫的那里。 Dan mereka semua berhimpun dengan Daud. 这里说到大卫就做他们的头目， Di sini mencatatkan Daud menjadi pemimpin mereka. 大卫也没有弃绝他们， Daud tidak membiarkan mereka, 也是接受他们聚集在一起。 yang menerima mereka dan berhimpun bersama. 如果我们看大卫那时候， Sekiranya kita lihat keadaan Daud pada masa itu, 其实大卫那时候也是在苦难的时候， sebenarnya Daud dalam penderitaan. 其实他也没有什么能够给到这群人什么帮助。 Sebenarnya dia tidak dapat membantu apa-apa bagi mereka ini. 可是这群人也仍然要聚集到大卫那里。 Tapi mereka masih berhimpun di tempat Daud. 其实，在他们周围的那个地方， Sebenarnya di sekeliling dengan Daud, 其实，在他们周围的地方，其实都有一些其他王在他们周围。 sebenarnya di sekeliling mereka terdapatnya raja yang lain. 就比如说扫罗王也是其中一个啦。 Salah satunya Raja Saul, 还有其他的王。 ada raja yang lain. 我们看21章第10节。 Sekiranya kita lihat pasal 21 ayat 10. 撒母耳记上21章10节。 1 Samuel pasal 21 ayat 10. 那日大卫起来躲避扫罗，跑到加特王雅子那里。 Kemudian bersabar Daud dan larikannya pada hari itu juga dari Saul, sampailahnya kepada Ahis raja kota Gat. 好，所以其实都有一些王在附近。 Sebenarnya ada beberapa raja yang di sekeliling mereka. 这些王都有兵力， Dan raja-raja ini semuanya ada tenaga tentara. 这些王也有他们的财力。 Mereka ada kekuatan kekayaan. 所以，如果他们逃到这些王的那里， Sekiranya mereka larikan diri kepada raja yang lain, 也许他们都会得到某方面的一种物质的帮助。 mungkin mereka akan mendapat bantuan daripada segi kepandaan. 可是我们看到这群人反而没有到他们
那些王的那里。 Tetapi kita lihat kumpulan manusia ini mereka tidak pergi ke raja yang lain. 反而去到这大卫的身边。 Dan sebaliknya mereka berhimpun dengan Daud. 为什么？ Mengapa? 为什么他们要到大卫的身边呢？ Mengapa mereka ingin berhimpun mengikuti Daud? 可想而知，我们看到大卫必然有一个非常美好的一个心来接受他们。 Maka kita boleh mengetahui bahwa Daud mempunyai hati yang menerima mereka. 甚至大卫可以跟他们有同样的一种同理心。 Daud mempunyai hati yang sama yang memahami mereka. 可以给他们安慰，可以给他们各样的一种平安。 Boleh menghiburkan mereka dan boleh memberikan aman damai kepada mereka. 虽然可能都得不到什么很广大的财力， Mungkin mereka tidak mendapat harta yang banyak, 可是到大卫身边，必然得到真正的一种心灵的平安。 tapi bersama dengan Daud mereka rasa selamat dalam hati mereka. 所以从这一节我们可以学习到什么呢？ Dari ayat ini apa yang kita boleh pelajari? 第一， Yang pertama, 就是可以从神的恩典上，我们同来思考。 kita boleh renungkan dari karunia Tuhan. 主耶稣今天所带给世人的恩典， Karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia pada hari ini, 就是那真正的平安， yaitu damai sejahtera yang sebenarnya. 是追求天上的永远的喜乐。 Kita mengejarkan sukacita di surga yang selama-lamanya. 我们来看这个以赛亚书， Kita rujuk kepada Yesaya. 以赛亚书我们看49章。 Yesaya pasal 49. 以赛亚书我们看49章，我们看这第8节。 Yesaya pasal 49 ayat 8. 这9章8节， Pasal 49 ayat 8. 耶和华如此说：在危难的时候，我应允了你；在拯救的日子，我资助了你。我要保护你，使你做众民的中保，复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。 Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjauh engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. 第9节， Ayat 9. 对那被捆绑的人说：“出来吧！”对那在黑暗的人说：“显露吧！”他们在路上必得饮食，在一切近光的高处必为食物。 Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. 10节。 Ayat 10. 不饥不渴，炎热和烈热必不伤害他们，因为连续他们的必引导他们，领他们到水泉的旁边。 Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik, matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. 我们再看13节。 Kita lihat ayat 13. 诸天啊，应当欢呼；大地啊，应当快乐；众山啊，应当发声歌唱，因为耶和华已经安慰他的百姓，也要连续他困苦之民。 Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. 这是以赛亚书预言主耶稣带来的恩典。 Ini adalah nubuat dalam Yesaya, yaitu karunia yang dibawa oleh Tuhan. 主耶稣将会带来带给世人救赎的恩典。 Tuhan akan membawakan penyelamatan kepada manusia. 是一个8节说到是一个悦纳的时候，是一个拯救的日子。 Dalam ayat 8 menjawab, yaitu pada hari penyelamatan. 这救赎的恩典是怎样的福气呢？
Karunia penyelamatan adalah berkat yang bagaimana? 就是要拯救这些被捆绑的人， Yaitu menyelamatkan mereka yang terikat, 拯救这些黑暗里的人， yang dalam kegelapan, 拯救这些饥渴的人， yang haus, 最终都能够从主那里得着真正的平安。 dan akhirnya mereka mendapat damai sejahtera daripada Tuhan. 这些困苦的人都聚集到在主里面， Semua yang menderita, semua berhimpun di tempat Tuhan, 因为他们必然得到保足， kerana pastinya mendapat penyelamatan. 得到保足，得到安慰跟延续 Mereka dapat dihiburkan dan disayangi, 得到神的爱。 dan disayangi oleh Tuhan. 所以我们看回去，这个撒母耳记上的这段事迹。 Kita rujuk kembali kepada 1 Samuel. 这里有这个有穷迫的，有欠债的，还有这些困苦的。 Di sini ada orang yang dalam kesukaran, yang dikejar hutang, dan juga yang sakit hati. 所以这里这三种人都聚集到大卫那里。 Tiga jenis orang ini mereka berhimpun di tempat Daud. 这就好像我们从前还没有领受神救恩的那个时候， Sama seperti kita dahulu sebelum kita menerima karunia Tuhan, 穷迫的， yang dalam kesukaran, 穷迫的表示说已经是生活在困苦这种没有路可走的绝望里面了， yaitu hidup dengan derita dalam kehidupan. 就好像绝路了，没有路可逃了。 Sama seperti sampai ke penghujung jalannya, tiada lagi jalan untuk dijalankan. 所以我们从前在最终也是这样， Dahulu dalam dosa kita ada sama, 因为罪使我们都活在这种穷迫里面。 kerana dosa menjadikan kita hidup dalam kehidupan jalan punta, 我们最终的结局就是死亡嘛。 dan pada akhirnya kita akan menghadapi kematian. 好，那这里说欠债的， Di sini mengatakan yang dikejar hutang, 欠债的就表示说是没有自由的人， yang dikejar hutang bermaksud mereka yang tidak mempunyai kebebasan, 因为他们是欠债的。 kerana mereka berhutang. 好，所以这里也告诉我们， Di sini memberitahu kepada kita, 从前我们也是不自由的人， dulu kita adalah orang yang tidak mempunyai 我 kebebasan. 们也是被罪所捆绑的， Kita dibelenggu oleh dosa. 我们也是欠罪的债。 Kita berhutang kerana dosa. 因此，好，所以我们都是不自由的。 Oleh itu kita semuanya tidak bebas. 那还有心里苦恼的， Dan juga mereka yang sakit hati, 心里不平安的， dalam hati tidak tenteram, 因为有罪捆绑着我们， kerana dibelenggu oleh dosa. 所以心里是不平安的， Maka dalam hati tidak aman, 被恶者所捆绑的， yang telah diikat oleh dosa. 所以心里都常常有着重担。 Dan biasanya hati adalah mempunyai beban yang berat. 所以没办法有个非常平安的心理。 Maka tidak dapat mempunyai hati yang aman damai. 所以中间我们还没有领受神的恩典。 Jadi antara kita yang belum menerima karunia Tuhan, 那之前我们还没有领受神的恩典的时候， maaf, sebelum kita menerima karunia Tuhan, 那我们都是在这样的情况里面。 adalah dalam keadaan yang sedemikian. 因为罪成为我们的捆绑， Kerana dosa itu mengikatkan kita. 所以我们需要真正找到的就是恩典。 Jadi apa yang kita ingin cari yaitu karunia. 这个恩典所以不是财力能够带给我们真正的平安。 Anugerah ini bukan kita dapat melalui harta kita untuk mendapatkan damai sejahtera. 我们要真正找到平安是恩典给我们平安。 Yang kita ingin carikan aman damai itu yaitu daripada anugerah. 我们平安不是真正从财力得到的。 Yang kita rasa aman damai itu bukannya kita mendapat
melalui harta. 或者从世上里面所得到的，或者世上的东西得到的。 Adapun kita mendapatnya melalui hal-hal di dunia. 唯有从主那里才得到恩典。 Kita hanya mendapat anugerah daripada Tuhan. 所以这穷迫欠债的苦恼的都聚集到大卫那里。 Jadi sekarang mereka yang dalam kesukaran, yang dikejar hutang, yang sakit hati, semua berhimpun di tempat Daud. 周围的王有财力，可是给不到他们真正平安。 Raja-raja yang di sekeliling mereka mempunyai kekuatan kekayaan, tetapi tidak dapat menolong mereka. 唯有大卫能够真正给他们心灵的这个平安。 Hanyalah Daud boleh memberikan aman damai sejahtera kepada mereka. 所以今天我们来到主的里面， Maka pada hari ini kita di depan Tuhan. 唯有主的恩典能够带给我们真正的平安。 Hanyalah anugerah daripada Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera kepada kita, 让我们的生命得到连续， supaya nyawa kita dapat diteruskan 得到这个怜悯dan dikasihi, 那我们的生命得到主的安慰。 dan nyawa kita dapat dihibur oleh Tuhan. 好了，所以我们都可以从神的救恩慈爱上来看这一节。 Maka kita boleh melihat ayat ini dengan anugerah dan juga kasih sayang daripada Tuhan. 那这一节我们还可以学习到什么呢？ Dalam ayat ini apalagi yang boleh kita pelajari? 就是今天我们可以以祷告来到主的施恩宝座。 Yaitu pada hari ini melalui doa kita boleh sampai ke takhta Tuhan. 好，有时在我们的生活里面， Kadang-kadang dalam kehidupan kita, 我们会面对穷迫的时候， kita menghadapi kesukaran, 我们会面对这种不自由的时候， kita berasa tidak bebas, 我们也会面对心理苦恼的时候。 dan kita akan rasa sakit hati. 当我们面对这样的苦难的时候， Apabila kita menghadapi keadaan yang sedemikian, 有时这物质没办法来解决我们的所面对的问题。 kadangkala kebenaran itu tidak dapat menyelesaikan masalah kita. 也许越找物质来填补空虚，越空虚。 Dan mungkin kita mengejar mencarikan kebenaran untuk mengisikan kekosongan kita berasa kosong. 所以那我们如何得到真正的平安呢？ Jadi bagaimanakah kita mendapat damai sejahtera yang sebenarnya? 当然就来到主的面前，主的施恩宝座前。 Yaitu datanglah ke tempat Tuhan, di depan takhta Tuhan. 我们借着祷告来到主的面前。 Melalui doa kita sampai ke tempat Tuhan. 我们来看希伯来书， Kita rujuk kepada Ibrani. 希伯来书我们看第4章。 Ibrani pasal 4. 4章我们看15到16节。 Ibrani pasal 4 ayat 15 hingga 16. 好，15节。 Ayat 15. 因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。 Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16节。 Ayat 16. 所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。 Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 今天我们都认识这位大祭司。 Pada hari ini kita semua telah mengenali imam besar ini. 这位大祭司是能够体恤我们软弱的主。 Imam besar adalah Tuhan yang boleh merasakan kelemahan kita. 好，所以16节这里说到， Maka dalam ayat 16 mencatatkan, 我们只管坦然无惧来到主这施恩的宝座前， kita hanya dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, 来得到那真正的那个连续，
supaya kita mendapat kasih karunia 来得到真正的恩惠。 dan mendapatkan pertolongan. 的连续蒙恩惠和做随时的帮助。 menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan. 好了，所以我们都凡是生活里面遇到各样的挑战的时候， Maka dalam kehidupan kita apabila kita menghadapi cabaran 真正能够给予我们的帮助的， yang betul-betul yang dapat menolong kita 就是从主来的这恩惠跟怜悯， yaitu rahmat dan juga kasih karunia daripada Tuhan. 当然还有主的大能能够带领我们来胜过一切的挑战。 Dan dengan kekuatan Tuhan boleh memimpin kita mengharungi cabaran yang kita hadapi. 好，那这一节我们还可以学习到什么呢？ Jadi melalui ayat ini apalagi yang kita boleh pelajari? 就是求华欠债的心里苦恼的来到大卫的身边， Yaitu orang yang dalam kesukaran, yang dikejar hutang, yang sakit hati, mereka berhimpun di depan Daud. 来得到真正的平安嘛， Yaitu mereka ingin mendapatkan damai sejahtera yang sebenarnya. 这一节我们也可以从这个我们教会传福音的这个方面来看。 Dan dalam ayat ini kita boleh melihat dari sudut penyebaran Injil gereja. 今天我们这教会都是在传扬神的恩典。 Pada hari ini gereja benar menginjilkan kebenaran Tuhan, karunia Tuhan. 如果我们看其他教派的话， Sekiranya kita lihat gereja yang lain, 都以各样的财力啦，各样的各样的这种方式来吸引人到他们的教派。 mereka gunakan kekuatan harta mereka adapun dengan kaedah-kaedah yang berlainan untuk menarik perhatian manusia sampai ke gereja mereka. 无可否认，我们活在世上，也是要靠这些钱财来维持我们教会的一切的管理。 Tidak dapat kita nafikan bahwa kita hidup dalam dunia ini sememangnya kita perlukan keuangan untuk menjaga gereja. 来继续我们一切的工作， supaya semua kerja dapat diteruskan. 可是，一切真正要带给世人的是什么呢？ Tapi apa yang sebenarnya yang kita ingin bawakan kepada manusia? 就是为这些穷迫的、欠债的、心里苦恼的，得到真正的心灵的平安。 Yaitu bagi mereka yang dalam kesukaran, yang dikejar hutang, yang sakit hati, supaya mereka mendapat damai sejahtera dari hati mereka. 能够得到主的恩典， Semuanya mendapat anugerah karunia Tuhan 能够得到这真正的盼望。 dan mendapatkan pengharapan yang sebenarnya. 好了，所以我们翻回去撒母耳记上， Kita rujuk kembali kepada 1 Samuel. 翻去撒母耳记上22章。 1 Samuel pasal 22. 好，现在我们看第1节。 Sekarang kita lihat ayat pertama. 大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。 Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adullam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. 第二部分，我们就从这1节一同学习。 Bagian kedua kita mempelajari daripada ayat ini. 好，那时候是大卫在逃亡的时候， Pada waktu itu Daud sedang melarikan diri, 当然是非常困难的时候， yaitu dalam kesukaran. 因为被这个扫罗王追杀。 Kerana dia dikejar dibunuh oleh Raja Saul. 扫罗王当时有钱有势， Raja Saul pada waktu itu adalah kaya dan mempunyai kekuatan. 如果以这种钱势来跟他相对，没办法跟他相对了。 Sekiranya ingin berlawan dengan dia menggunakan kekayaan, sebagaimana tidak dapat. 所以聪明人大卫就逃跑了。 Maka yang bijak yaitu Daud melarikan diri. 好，所以我们看大卫当然
非常的困难。 Dan kita lihat sewaktu Daud melarikan diri adalah dalam kesukaran. 那这时候我们看到什么呢？ Jadi apa yang kita lihat pada waktu ini? 他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。 Saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana. 可能他们接到消息，这个大卫就是孩子他的就遭遇这样的苦难。 Mereka menerima berita yaitu Daud dalam menghadapi kesukaran. 我们看到这里，全家听见了，就都下到他那里。 Di sini mencatatkan seluruh keluarga mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana. 所以我们这里看到什么呢？ Jadi apa yang kita lihat di sini? 原来就是全家大小都同心合意的， Yaitu seluruh keluarganya semuanya sehati. 同心合意来与大卫一同面对困难。 Dengan sehati mereka bersama-sama dengan Daud untuk menghadapi kesukaran. 所以大卫不是一个人 Oleh 孤 itu 单的面对， Daud bukan dengan seorang dengan sunyi dia menghadapinya, 而是全家一同听见，就到他那里来跟他一同担当。 tetapi adalah seluruh keluarganya setelah mendengar hal itu mereka sama-sama untuk bersama dengan dia 一同面对各样的苦难挑战。 untuk sama-sama menghadapi cabaran yang akan dihadapi. 所以这也是能够给我们一同勉励的地方。 Ini juga mendorongkan kita 今天我们在世上， pada hari ini kita di dunia 也有我们的家人， kita mempunyai ahli keluarga kita. 不论的家人的人数是多或者少， Tidak kiranya bilangan ahli keluarga kita adalah banyak ataupun sedikit. 我们都相信这都是神很特别的安排。 Kita percaya semua ini adalah aturan Tuhan yang begitu istimewa. 就是能够一群人安排了成为肉身的家人， Yaitu sekumpulan manusia dari segi tubuh badan mereka menjadi sekeluarga. 一同生活，一同面对各样的喜怒哀乐。 Sama-sama hidup bersama dan sama-sama menghadapi kegembiraan ataupun kedukaan dalam kehidupan. 所以这是神很特别的安排。 Ini adalah aturan Tuhan yang begitu istimewa 当然也非常的宝贵 dan begitu bernilainya. 因为在短短几十年能够一同过生活。 Kerana dalam berpuluh-puluh tahun yang pendek ini kita sama-sama berhidup 也是非常的宝贵。 dan begitu bernilainya. 相信有神美好的旨意。 Dan kita percaya mempunyai kehendak Tuhan yang indah. 所以我们看到这里大卫跟他的父亲的全家 Di sini kita lihat Daud dan juga seluruh keluarganya 都能够同心合一的一同来担当。 mereka sehati untuk menanggungkan beban. 我们来看诗篇， Kita rujuk kepada Mazmur. 诗篇133篇。 Mazmur bilangan 133. 诗篇133篇，我看第1节。 Mazmur bilangan 133 ayat pertama. 好，第1节， Ayat pertama, 看那弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。 nyanyian jalan Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. 第2节， Ayat 2, 这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。 seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 第3节， Ayat 3, 又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 所以这里诗篇的一个题目是什么呢？ Jadi apakah tajuk bagi Mazmur 就 ini? 是神的子民合一就蒙福。 Yaitu apabila umat Tuhan bersama
dengan rukun, maka diberkati. 所以从这篇诗篇，我们看到一个非常美好的一种情况。 Dalam Mazmur ini kita boleh melihat satu keadaan yang begitu indah. 好，那这里谈到弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。 Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 也表示说，在生活里面能够同心合一的， Bermaksud dalam kehidupan kita semua yang sehati 过这一种和睦的生活， menjalani kehidupan yang rukun. 这是非常的宝贵， Ini adalah begitu bernilai, 非常的美好。 begitu indahnya. 这里说是何等的善，何等的美。 Sini mengatakan alangkah baiknya dan indahnya. 好，那接下来第2跟第3节， Ayat 2 dan ayat ketiga. 好，这2节就是在诉说这么美好的情况。 Dua ayat ini menceritakan keadaan yang indah. 怎么样，如何的这么的美，这么的善呢？ Bagaimanakah baiknya, bagaimanakah indahnya. 第一， Yang pertama, 第2节， ayat 2. 这里说，这好比那杯中的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。 Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 那这里说，真的好比那个油浇灌在亚伦的头上。 Sini mengatakan sama seperti minyak yang di atas kepala Harun. 这个浇灌祭司的这个油是非常的宝贵。 Minyak yang ditumpahkan di kepala Nabi adalah begitu bernilainya. 好，所以这油当然就是用这种昂贵的香料嘛。 Dan minyak itu dibuat daripada kewangian yang mahal. 所以这里是高丽浇灌在祭司的头上。 Di sini kepada kepala Nabi. 是祭司所用的。 adalah digunakan oleh Nabi. 就像神所呼召的工人那样。 Sama seperti pekerja yang dipanggil oleh Tuhan. 这么的宝贵。 Begitu bernilainya. 整个贵重的油都从头上浇灌到这个流到他的衣襟。 Dari kepala sampai ke jubah minyak itu disampaikan. 所以弟兄和睦同居， Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 是非常的美好， Begitu indahnya. 就好像神在膏立一个工人那样，这么美好。 Sama Tuhan telah memanggil seorang pekerjanya. 我们常常在侍奉真神， Kita selalu melayani Tuhan. 我们以热心来侍奉真神。 Kita giat melayani Tuhan. 同时间，我们也竭力的来保守这个同心合一。 Dan kita juga adalah sehati. 常常保守这个同心合一。 Dan kita menjaga dan kita sehati. 所以就真的很美好了，这个香气。 Dan kewangian ini adalah begitu indahnya. 好，那再看第3节， Kita rujuk kepada ayat ketiga. 弟兄和睦同居， Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 是何等的善，何等的美。 Alangkah baiknya dan indahnya. 第3节， Ayat 3. 又好比黑门的甘露降在西安山，因为在那里有耶和华所命令的福，就是永远的生命。 Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Seperti kesadaran Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 黑门跟西安山是很远的。 Gunung Hermon dengan gunung Sion adalah jauh. 当甘露降下来的时候，是没办法跟它一同享用的。 Apabila embun diturunkan bukanlah pada waktu yang sama. 所以当这个弟兄和睦同居的时候，这个甘露可以黑门西安山一同来享受。 Tapi sekiranya saudara-saudara diam bersama dengan rukun, maka embun itu boleh mereka sama-sama menikmatinya walaupun di gunung Hermon dengan gunung Sion. 表示说能够一同享受神所赐的福气。 Bermaksud mereka sama-sama menikmati berkat yang diberikan oleh Tuhan. 虽然是不同的地方，
Walaupun berada di tempat yang berlainan, 也许有不同的一种观念不同的性格。 mungkin kita mempunyai konsep yang berlainan, sikap yang berlainan. 可是，在主里能够合一的时候， Tapi apabila kita bersama di dalam Tuhan, 原来都能够一同来享受这主所赐的福气平安。 maka kita boleh sama-sama menikmati berkat yang disampaikan oleh Tuhan. 所以从这诗篇我们就可以看到，这个弟兄和睦同居何等的善，何等的美。 Maka dalam Mazmur kita lihat alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dalam rukun. 所以我们活在这世上， Maka kita hidup di dunia ini. 我们有我们的家人弟兄， Kita mempunyai adik keluarga kita, saudara adik-beradik kita, 也有我们的父母亲， ibu bapak kita. 那我们就可以从大卫的身上一同来做思考， Maka melalui Daud kita boleh merenungkannya. 能够在这苦境中能够一同来担当。 Yaitu pada waktu kesukaran kita boleh sama-sama untuk menanggung beban. 这种的情况是非常的美好。 Keadaan sedemikian adalah begitu baik dan indahnya. 就算是我在面对一个这么苦难的困境， Walaupun mereka menghadapi keadaan yang begitu susah, 可是因为这个同心合一，所以感受到那真正的甜美。 tapi karena mereka sehati, maka mereka dapat merasai keindahannya 更加能够从主那里享受真正的福气平安。 dan sama-sama menikmati berkat daripada Tuhan. 最后我们来看箴言书 Yang terakhir kita lihat kepada Amsal 17章 pasal 17 17节， ayat 17. 17节， Ayat 17. 朋友来时常亲爱弟兄为患难的伤。 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. 感谢主，小弟早上的分享到这里， Syukur Tuhan, kongsi saya sampai di sini. 也主祝福。 Semoga Tuhan memberkati. 现在我们要休息， Sekarang kita berehat. 同心默祷。 Tuhan berkati. Amen。休息10分钟。 Kita rehat 10 menit.